Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Jadi video kali ini adalah video untuk day 1 sehari selembar ilmu. Dan jadi untuk hari yang pertama ini kita akan pergi kepada soalan Perlis 2020 mengenai dengan atom piawai. Jadi sekarang ini kita pergi kepada soalan dia. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Soalan dia berbunyi, mengapakah karbon 12 telah dipilih sebagai rujukan piawai untuk jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Jadi, okey, sekiranya yang awak boleh nampak dekat bawah ini adalah apa yang dikatakan dengan jisim atom relatif dan juga jisim molekul relatif. Sekiranya kita ambil dari segi definisi dan kita ilustrasikan ke dalam bentuk formula. Jadi untuk jisim atom relatif, okey, dia merupakan jisim purata bagi satu atom unsur dan kita bahagikan dengan 1/12 kalikan dengan jisim satu atom karbon 12. Okey, itu untuk JAR kita. Okey, untuk JMR pula adalah benda yang sama tapi dia adalah untuk molekul. Okey, so JAR dia referring kepada atom, manakala JMR dia referring kepada molekul. That's all. Okey, tapi dari segi formula masih menggunakan benda yang sama, iaitu kita dividekan dengan 1/12 multiply by jisim bagi satu atom ataupun satu molekul karbon 12 itu sendiri. Jadi kenapa persoalannya di sini, kenapa karbon 12 ini dijadikan sebagai atom piawai ataupun dijadikan sebagai rujukan piawai. Jadi sekarang ini kita kembali kepada pilihan jawapan. Okey, di mana pilihan jawapan untuk A dikatakan bahawa karbon mempunyai 3 isotop. Okey, jadi betul lah. Okey, karbon mempunyai 3 isotop di mana kita ada karbon 12 dan juga karbon 14 dan kita ada lagi satu karbon. Okey. Tapi di sini persoalannya adalah bahawa ketiga-tiga isotop bagi karbon ini tidak memberi apa-apa perbezaan pun. Sebab ketiga-tiga isotop ini mempunyai nilai ataupun bilangan proton yang sama, tapi bilangan neutron sahaja yang berbeza. Okey, dan dalam erti kata yang lain, jisimnya pun tidak memberikan banyak perbezaan. Okey, tapi adakah dia dapat menjawab kenapa karbon 12 dipilih sebagai JAR dan juga JMR, iaitu dari segi rujukan piawai kita? Tidak. Okey, sebab karbon mempunyai 3 isotop ini, dia mempunyai peranan masing-masing. Okey, Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari segi pilihan jawapan B, karbon merupakan unsur bukan logam. Memang betul. Okey, memang betul bahawa karbon bukanlah unsur bukan logam. Tapi permasalahannya di sini adalah walaupun karbon merupakan unsur bukan logam, dia tidak memberi apa-apa kesan pun. Okey, sedangkan unsur yang logam itu sendiri tidak dipilih sebagai rujukan piawai, maka unsur yang bukan logam pun lagilah tidak memberi kesan apa-apa sebenarnya kalau kita fikirkan. Okey. And then kita tengok kepada pilihan jawapan kita, iaitu yang betul jawapan kita adalah C. Karbon adalah pepejal dan lebih mudah dikendalikan. Okey, yang ini nanti saya akan explain lebih further pada kemudian nanti. Okey, untuk yang D pula, karbon terletak dalam kumpulan 14 dalam jadual berkala unsur. Adakah kedudukan sesuatu unsur tersebut memainkan peranan untuk sesebuah unsur tersebut menjadi satu rujukan piawai? Okey, sebenarnya tidak. Jadi dalam erti kata lain, pilihan jawapan kita untuk A, untuk B dan juga untuk D tidak memberikan perkaitan pun. Jadi kita tengok kenapa pilihan jawapan kita yang betul adalah C, iaitu karbon adalah pepejal dan lebih mudah untuk dikendalikan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, saya adjust dulu sekejap. Okey, kita tengok dekat bahagian nota kaki ni. Dekat bahagian nota kaki ni sebenarnya dah ada jawapan dah. Yang ini kita tengok. Yang pertama, okey, the reason why. Yang pertama, kenapa karbon dipilih sebagai rujukan piawai? Kerana karbon adalah berbentuk pepejal pada suhu bilik, ini pada room temperature. Okey, tapi kalau kita fikirkan, okey, disebabkan sebab yang pertama ini, reason yang pertama ini, dia pepejal pada suhu bilik. Ada lebih banyak bahan yang merupakan pepejal pada suhu bilik. Tapi kenapa dia pilih karbon juga?
Kenapa dia tak pilih benda bahan yang lain, unsur yang lain? Okey, sebab banyak lagi unsur yang berbentuk pepejal pada suhu bilik. Jadi sekarang ini kita tengok kepada sebab atau reason yang kedua, di mana karbon dia present ataupun dia hadir dalam pelbagai bahan organik. Okey, dalam pelbagai bahan organik sebagai contoh, iaitu kayu, gas asli dan juga petroleum. Maka disebabkan reason yang kedua inilah menyebabkan ianya digunakan sebagai rujukan piawai. Kenapa? Sebab dia hadir dalam keadaan kayu, gas asli dan juga petroleum. Bermaksud dia mudah dikendalikan. Okey, jadi secara asasnya di sini adalah yang pertama, karbon berbentuk pepejal. Bila berbentuk pepejal maksudnya kita boleh pegang. Benda tu kita nampak secara depan mata. Okey, berbanding dengan larutan. Kalau contoh kita ambil larutan sebagai rujukan piawai. Okey, larutan itu dia tidak spesifik nilainya. Okey, kalau kita nak kira dari segi jisim ni, dia adalah tidak spesifik. Okey, sebab larutan kebiasaannya kita kira melalui mililiter ataupun liter, betul? Jadi, kalau kita pilih gas pula, gas adalah benda yang kita tak nampak. Okey, benda yang kita tak nampak. And then gas pula dia lebih sukar untuk dikendalikan sebab kita kena mampatkan dia. And then barulah kita boleh hitung jisim dia dan sebagainya. Jadi memerlukan fasa yang lama, proses yang lama. Jadi disebabkan itu, reason yang pertama kita kena pilih pepejal untuk dijadikan sebagai rujukan utama. Okey, ataupun rujukan piawai. Okey, tapi kenapa kita pilih karbon? Ya, ini dia mudah dikendalikan. Kenapa mudah dikendalikan dan mudah diperolehi? Sebab dia hadir dalam pelbagai bahan organik. Maksudnya di sekeliling kita mudah untuk didapati. Okey, jadi itu adalah dua reason yang utama kenapa karbon dijadikan sebagai rujukan piawai untuk jisim atom relatif dan juga jisim molekul relatif. Jadi saya harap video explanation ini dapat membantu anda untuk lebih faham mengenai dengan soalan ini.